Okey, sekarang kita tengok pada kod kita. Okey, yang saya dah bagi. Tengok pada kod Laplace. Okey, so ni adalah komen. Seperti mana juga yang saya dah beritahu sebelum ni. Okey, kalau kita gunakan hash, okey, ini pun adalah komen. Ataupun kalau kita gunakan 3 tanda double quotes ni, quotes di sini, okey, dia akan beri komen. Ni adalah untuk block comments. Okey, okey, sampai sini. Kalau di sini ada lines comment. Okey, maksudnya baris ataupun line yang mengikuti tanda ini akan menjadi komen lah, ataupun akan diabaikan oleh kod. Kemudian di sini adalah boleh abaikan. Okey, ni sebenarnya untuk clear screen sebenarnya. Okey, untuk clear screen. Kemudian di sini macam saya bagi tahu adalah kita nak gunakan numpy. Okey, iaitu library untuk kita gunakan fungsi-fungsi matematik. Kita import numpy, kemudian kita gunakan namanya sebagai np. Jadi semua yang mengikutinya nanti yang melibatkan fungsi matematik akan kita letak np seperti di sinilah np. Kemudian kita nak guna saya dah tunjuk sebelum ni, betul kalau kita ada exponential, kita ada sign, semua kena gunakan np kan, np.zeros. Okay, nak buat pendarapan, okey, kita gunakan fungsi dot, pun kita gunakan np juga di sini. Nak gunakan fungsi ceiling, nanti ni cara saya lah. Okey, pun saya gunakan fungsi yang diimport daripada numpy ataupun np. Okey, kita tengok di sini apa yang saya telah buat. Okey, di sini saya tak gunakan fungsi pun. Okey, sekejap je saya tengok. Okey, saya tak gunakan fungsi pun. Okey, jadi saya boleh komen lah di sini. Okey, saya tak gunakan, jadinya tak perlu pun. Okay, kalau saya run. Okey, tak apa. Okey, di sini saya gunakan sebenarnya f ni, tapi f ni sebenarnya adalah kosong. Okey, tengok kat mana saya guna. Okey, sekejap ya. Okey, saya gunakan di sini sebenarnya. Okey, tapi tak apa. Okey, sebab kita tahu np adalah kosong, tapi saya tulis sebenarnya saya tulis umum sebenarnya, bukan untuk Laplace saja tapi untuk Poisson juga. Cuma f ni kita boleh letak dia sebagai, okey, bila dalam sini f saya letak dia nilainya adalah kosong. Okey, saya tak letak apa-apa nilai lain lah. Jadi that's why dia jadi Laplace. Kemudian di sini saya letak A, okey, kita punya domain X. Kemudian ni N sama dengan 4, bilangan senggatan kita ataupun interval. Kemudian delta X, okey, ataupun H lah. Okey, tapi saya gunakan delta X sebab nanti saya nak konsistensi lah. Di sini delta Y, sepatutnya saya gunakan K kan, kalau ikut dalam formula di sini kan. Maaf, bukan di sini, ini adalah video rakaman. Okey, kembali di sini. Sepatutnya kita gunakan H dengan K di sini kan. Okey, tapi K saya dah gunakan ni untuk looping, jadinya that's why saya tak gunakan H dengan K, saya gunakan delta Y dan delta X masing-masing. Kemudian di sini adalah untuk Y, kita start pada 0 sampailah 0.5, M sama dengan 4 seperti yang diminta oleh kita punya soalan ni lah. Okey, soalan awal di sini. Okey, kemudian di sini saya create variable X, okay, dan Y. Ini kita punya domain X dan Y. Kemudian U adalah kita punya penyelesaian dia. Okay, tapi saya bagi dia nilai 0, maksudnya semuanya nilainya adalah kosong pada permulaan. Okay, kalau saya komen semua ni seperti mana saya pernah tunjuk sebelum ni. Kalau saya komen, kemudian saya run sampai sini saja. Okay, saya akan dapat nilai X adalah semuanya kosong, nilai Y semuanya kosong, dan nilai U pun semuanya adalah kosong. Okey, tapi tak apa. Okey, kita kembali balik pada kod kita di sini. Okey, kemudian saya create matrix A. Apa itu matrix A? Matrix A adalah ini matrix kita ni. Ini adalah matrix A, saya bagi nama dia matrix A. Size-nya adalah apa? Size-nya adalah n tolak 1 m tolak 1 darab n tolak 1 m tolak 1. Maksudnya di sini adalah kita punya, kalau saya boleh tulis, kita punya row. Okey, saya gunakan warna hijau. Okey, ni adalah row. Okey, matrix punya notation kan. Di sini adalah kita punya column kan. Okey, jadinya
itulah apa yang saya buat di sini pada saya punya. Okay, saya create satu matrix A yang mana nilainya semuanya adalah kosong, elemennya, dan size-nya adalah n tolak 1, m tolak 1, n tolak 1, m tolak 1. Okay, kita boleh check. Okay, saya comment semuanya. Okay, sampai ke bawah. Okay, dan saya tinggalkan yang atas-atas ni sampailah pada A. Okay, jadinya saya boleh type A gini dan dapat semuanya kosong. Ataupun saya check di sini variable explorer, saya ada A, saya klik. Okay, saya dapati semuanya nilai adalah kosong. Awak boleh resize. Okay, saya nampak lebih jelas. Okay, ada berapa size ni, berapa? Size ni adalah 9 kali 9. Betul ke? Betul, sebab kita indeksnya bermula daripada kosong sampai 8, so adalah 9 kali 9. Okay, kemudian saya uncomment. Kita pergi balik. Kemudian lambda, apakah lambda? Okay, lambda adalah mana? Tengok balik, pergi pada persamaan kita. Lambda adalah H2 bahagi K2. Okay, di sini saya tak gunakan 1, lambda sama dengan 1. Okay, sebab saya letak formula umum dia. Okay, tapi bila kita gunakan n dan m sebegini rupa dengan kita punya domain sebegini rupa, lambda akan jadi 1. Dan kita boleh check. Okay, saya run je. Okay, saya type lambda, saya dapat 1 kan. Betul? Okay, kemudian itu untuk lambda. Kemudian sini atas. Okay, kemudian saya ada ni. Betul ke? Okay, betul. Okay, di sini saya boleh tulis semula. Okay, saya keluarkan negatif 2. So, lambda tambah 1. Okay. So, saya ambil 2 darab 1 tambah lambda sebagai mu. Okay, saya nak ringkaskan persamaan kita. Persamaan di bawah ni telah diringkaskan kan, sebab kita gantikan H dengan K sama dengan sekian, kemudian dapat lambda dengan 1. That's why kita dapat macam ni. Okay. Tapi saya punya kod ni secara umumnya kita boleh guna untuk apa-apa M dan N. Okay, that's why saya tulis dalam bentuk umum lah. Okay, jadi begini. Okay, cuma ingat balik di sini saya tak letak negatif sebabnya formula asal saya sebenarnya adalah ada negatif kan. Tapi saya sebenarnya saya ikut buku ni. Okay, saya ikut buku ni. Okay, macam saya cakap tadi lah kan. Okay, kita kalau dalam buku ni dia akan jadikan positif di depan lah. Okay, contohnya okay, di sini dia jadikan positif di depan dan yang lainnya negatif. That's why pada di sini tak ada negatif kan, iaitu seperti mana yang dibuat di sini lah. Okay, jadi saya maksudnya kod Python tersebut mengikut apa yang ada dalam buku ni lah. Okay, masa saya buat dulu lah. Okay, jadinya ni adalah kita punya mu, ni adalah kita punya lambda. Okay, kemudian ini adalah kita punya f lah. Okay, jadinya kod saya ni awak boleh guna untuk n dan m yang sebarang, dan awak boleh juga guna untuk Poisson. Okay, sebab apa? Sebab ada f. Cumanya di sini saya set f sama dengan kosong. Okay, tapi kalau saya ada kod satu lagi iaitu kod bernama Poisson ni. Okay, di sini saya letak f sama dengan x sama dengan macam ni lah. Okay. Kemudian tengok pada kod kita semula. Okay, kita ada A, lambda, mu. Kita boleh run, nak check. Okay, kita ada A. Okay, kita dapat bentuk yang seperti ini. Okay, untuk A sama ke? Kita kena check sentiasa bila kita buat kod, kita check baris per baris setiap output tersebut. Okay, adakah menepati apa yang kita nak? Okay, tengok. Okay, 4 negatif 1 kosong. Kita check lah satu persatu. Ataupun kita boleh tengok kat sini. Okay, saya tak pasti macam mana saya nak supaya kalau saya minimize, dia akan minimize sekali dengan itu. Tapi saya boleh tengok kot. Okay, di sini 4 negatif 1 kosong. Okay, 4 kena negatif 1. Okay, kita ada sepadan kat sini. Ini kosong. Okay, rasanya betul lah. Awak boleh check lah nanti. Okay, awak check. Dan saya close. Okay, kemudian apa saya nak buat sekarang adalah saya nak
Maaf, mula-mula di sini, okey. Ini saya tadi kan saya dah tunjukkan, okey, saya letak kosong untuk semua kan. That's why depannya komanya ada 0. Tapi di sini adalah bagaimana saya buat supaya kita dapat hasilkan matriks A sedemikian rupa. Okey, ini caranya lah. Okey, kat sini saya gunakan modulo. Okey, modulo lah. Kita pula pada awak nak buat macam mana, ni cara saya. Okey ni, kalau awak nak guna, sebenarnya awak boleh guna je kan. Awak boleh ambil saja yang di sini. Okey, awak boleh gunalah. Okey, untuk create matrix. Okey, dan ini sebenarnya boleh guna untuk apa-apa saiz n dan m. Okey, saya buat secara umum lah. Okey, agak tricky sikit, tapi alhamdulillah lah semua okey. Jadi kemudian kita discretize. Okey, di sini kita discretize. Saya boleh tulis sikit. Sekejap je. Di sini kita discretize kita punya domain. Oh, tak keluar pula. Okey, satu lagi. Okey. Di sini kita discretize kita punya domain. Okey, iaitu kita ada x sama dengan a tambah I delta x kan. Ni adalah yang awal kita dah tengok. Sama juga untuk y gini. Okey, habis dah. Kemudian kita ada boundary condition. Okey, titik-titik sempadan. Okey, saya loopingkan dia. Sama juga macam ni, saya loopingkan dia. So dia akan kira terus. Dah habis ni dia akan kira yang bawah ni, dia akan looping juga. Sama juga untuk boundary condition. Jadinya sampai sini. Okey, saya komen. Ini adalah untuk boundary condition. Jadinya di sini kita okey, saya boleh buat macam ni. Okey, boundary condition kan. Kat sini awak tengok ni untuk J sama dengan kosong, ni untuk J sama dengan M, ni I sama dengan kosong, ni I sama dengan N lah. Jadinya kalau saya run, okey, mula-mula ataupun saya komen dulu semua ni. Okey, saya run. Saya check nilai A, saya type A. Oh sorry, capital A. Maaf, bukan A. Saya check nilai U. Nilai penyelesaian kita nak carilah U kan. Saya dapat 000. Okey. Mana dapat datang ni? Datangnya adalah daripada tadi itulah. Okey, di sini. Ni adalah penyelesaian kita U ni. Dia adalah entry-nya semuanya adalah kosong. Kemudian saya masukkan saya punya kita punya initial condition, boundary condition, iaitu baris yang di sini. Okey, saya run. Kemudian saya check. Okey, jadi dapati nilai-nilai pada sepadan dah ada nilai. Maksudnya entry pada sepadan ada nilai. Okey. Tapi yang ni nilainya apa? Nilainya memang kosong kan, sebab kita tahu boundary condition bila J sama dengan kosong dan bila I sama dengan kosong adalah kosong. Okey, sebenarnya ni ada nilai. Kita boleh tukar kalau kita nak check betul ke tak. Kita masukkan 5. Kita run. Kita check U. Okey, kita dapati nilainya adalah di sini adalah 5. Okey. Kemudian di sini pun saya letak 5. Kalau saya letak ni 5. Okey, saya dapat. Okey, semuanya 5. Yang di sini kenapa bukan 5? Sebab di sini telah di override oleh saya punya fungsi dekat I sama dengan N di sini. Okey, tapi tak ada masalah sebab kita punya bukan 5, kita punya adalah kosong. Jadinya bila awak buat, awak kena sentiasa check baris per baris. Tu awak run, awak check U. Sama ada awak type U ataupun awak pergi kat sini, awak tengok kan, awak boleh resize supaya dia lebih rapat. Okey, boleh tengok. Okey, betul ke tak? Okey, setakat ni bagi saya tak ada masalah. Okey, kemudian saya uncomment semua ni balik. Okey, apa saya buat adalah ini adalah right hand side equation. Okey, yang maksudnya adalah bukanlah right. This is the right hand side vector. Okay, which is related to kita kata boundary points kan, ataupun boundary conditions. Okay, yang mana tu?
Okey, tengok balik iaitu di sini. Okey, tapi saya tak ambil semua terus macam ni. Okey, tapi apa yang saya buat adalah saya tulis kod yang umum. Okey, saya buat jadinya kalau awak tukar nanti awak punya N dengan M, awak tak perlu tukar pun di sini sebab saya dah buat kod yang umum. Apa saya buat? Saya looping. Mula-mula saya create dulu matrix B. Bukan matrix B. Saya buat dulu vector B. Apakah vector B? Okey, saya komen kejap yang lain. Okey, nak bagi awak tengok. B di sini. Okey, 0. Size-nya adalah 1 kali M tolak 1 darab N tolak 1 kan. So, dia adalah vektor lah. Okey, kalau matrix dia lain. Kalau matrix dia kena ada shape. Kemudian ni adalah row. Ni adalah vektor. Kalau ni saja, macam ni saja, dia adalah matrix lah. Okey, sama juga macam ni. Ni adalah satu nombor lah kan. Sebab kita gantikan 4 tolak 1, 3. 3 darab 3, 9. Okay, kalau saya run, saya run, saya check B saya dapat array sebenarnya. Okay. Tapi jelas saya gunakan umum supaya nanti kalau awak tukar M dengan N, secara automatik B pun akan tertukar. Okay. So inilah nilai ni sebenarnya. Kemudian saya uncomment. Okay, tengok yang lain. Kemudian saya looping saya. Okay, walaupun kita punya persamaan kita sebenarnya ni untuk persamaan P1, P2, P3, P4 dan sebagainya kan. Macam dalam kita punya nota. Okay, di sini. Okay, macam mana kita dapat matrix ni. Dan yang lain-lain ni sebenarnya ialah sekejapnya tak boleh bergerak pula saya punya ni. Okay, sebenarnya dia datang daripada kita punya P1, P2 dan seterusnya lah. Ataupun lebih jelas di sini lah kita tengok. Okay, datangnya daripada persamaan P1 sampai P9 lah. Titik-titik pedalaman ni. Okay, kan? Jadi sesuai kita dapat di sini. Tapi saya tak gunakan looping saya kan. Sepatutnya kalau kita buat looping, mungkinlah kita, kalau saya tulis di sini, okey, boleh saja kalau kita nak buat looping. Okey, saya tutupkan bermakna dah habis yang bahagian ni. Okey, jadi saya tulis yang baru. Okey, boleh saja kita buat looping kita daripada I sama dengan 1 sampai 9. Okey, tapi pulang kalau awak nak cuba buat boleh ya. Okey, tapi apa yang saya buat adalah saya start daripada, okey, tengok balik kita punya gambar ni. Kita start daripada, kalau di sini kita start daripada I sama dengan 1 sampai I sama dengan 3. Kemudian J sama dengan 1 sampai J sama dengan 3, iaitu untuk titik pedalaman. Saya tak gunakan P, saya gunakan I dan J. Okey, tapi tak ada masalah. Sebab apa? Okey, macam di sini kan. Okey, I daripada 1 sampailah N tolak 1. Sampai 3 lah. Kan, N tolak 1. Kenapa saya kata N tolak 1 tapi di sini saya tulis N? Sebabnya N dalam ni tak akan dikira oleh Python. Okey, maksudnya saya tulis komen di sini. From 1, maksudnya dia akan kira 1 sehingga N tolak 1. Okey, sebab itulah cara Python lah. Dia define dia punya list ataupun looping dia. So di sini daripada 1 sampai M tolak 1. Maksudnya ini adalah indeks untuk titik-titik pedalaman. Okey, tapi tak ada masalah. Sebab apa? Sebab akhirnya kita nak convert juga kepada notation P, iaitu L sama dengan I tambah, inilah yang panjang ni kan. Okey, ingat balik notation untuk P dapat daripada PL, dapat daripada L di sini kan. Jadi saya convertkan di sini. Okey, kenapa saya buat macam ni? Saya gunakan I dan J sebab untuk B sebenarnya untuk right hand side belah kanan kan. Okey, indeks dia, sebab saya nak develop vector B sebenarnya. Kan? Jadinya vector B ni adalah berkaitan dengan titik-titik sepadan daripada syarat sempadan kita lah. Okey, indeksnya bukan P kan, tapi indeksnya adalah I dan J. Okay, that's why saya gunakan looping saya I dan J. Tapi saya masih perlukan L juga. Okey. Sebabnya
vektor ni, okey, ni adalah untuk P L sama dengan 1, maksudnya P1 ni untuk P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9. Saya perlukan P untuk saya letakkan dalam elemen dalam dibak dia pada yang mana. Okey. Di sinilah. Okey, terpulang pada awak nak buat macam mana. Okey. So kat sini saya buat saya gunakan lambda, delta x semuanya yang awak tak perlu tukar. Tapi kalau awak nak cuba pun boleh. Okey, nak buat sendiri pun tak ada masalah. Okey, basically ni adalah vector right hand side lah yang related to boundary condition. Okey. Agak tricky sikit, tapi basically saya try saya terangkan di sini. Kalau I sama dengan 1, maksudnya kalau kita pergi dekat gambar yang saya dah buat, bila I sama dengan 1, okey, iaitu di sini saya akan check J pula. If I sama dengan 1, saya check J. Kalau J dia sama dengan 1, maksudnya ni titik ni lah. Okey, maksudnya dia ada dua jiran. Okey, dua titik sempadan. That's why saya ada 1. Kemudian saya ada satu lagi di sini. Okey, darabkan dengan lambda lah. Okey. Tapi dalam persamaan kita tak ada lambda kan, sebab kita lambda sama dengan 1, tapi kalau tulis semula awak akan nampak sebenarnya ada lambda kan. Kita boleh check dekat sini kita ada lambda kan. Okey. Kemudian kita ada F pula. Okey. Kemudian saya check lagi kalau J sama dengan M tolak 1, okey, iaitu sini M tolak 1, M adalah 4 tolak 1, 3, iaitu titik ni. Maka jirannya pun adalah 2. Okey, so jiran dia ada 2, iaitu U di sini dan U di sini. Kemudian di sini adalah kita punya F lah. Okey, tapi F kita kosong dalam kes ni, so tak ada masalah. Okey, untuk Laplace pun untuk Poisson pun awak boleh guna benda yang sama, sebab memang saya dah buat dia sebegitu. Kemudian selain itu, okey, katalah kita ada matriks 5x5, 6x6, 7x7. Okey, jadinya titik selain titik yang hujung di sini, iaitu titik di tengah ni. Kalau kita punya matriks panjang, kan, matriks kita besar, bukan panjang tapi besar, kita akan ada titik yang di sini banyak. Kan, kita ada di sini dan seterusnya lah. Okey. Kecuali titik yang hujung ni, maka titik yang di sini jirannya hanya satu saja. That's why kita ada jirannya satu saja. Okey, ni untuk I sama dengan 1. Kemudian untuk I sama dengan N tolak 1, iaitu di sini. Saya check juga, bila I sama dengan N tolak 1, saya check. Kalau J sama dengan 1, jirannya ada 2. Kalau J sama dengan M tolak 1, iaitu di sini, jirannya ada 2. Kemudian yang selain itu, iaitu titik yang ni, okey, atau titik yang ni, jirannya adalah 1 saja, bukan 2. Jadi kita ada sama juga di sini. 1, ini ada 2, ni ada 2, selain itu adalah 1. Kemudian selain daripada itu adalah titik yang mana dia bukan 1, bukan N tolak 1. Maksudnya bukan 1, bukan N tolak 1, maksudnya titik pada pedalaman di sini, titik di sini. Okey. Kemudian saya cek juga, bila J sama dengan 1, maka dia adalah titik ni. Bila J sama dengan M tolak 1 di sini, selain itu adalah titik di tengah-tengah ni, maka dia adalah kosong. Okey, awak ambil masa sikit untuk fahamkan. Okey. Tapi mungkin sedikit susah nak faham, especially yang ada F kan, sebab saya tulis ni untuk umum, tapi harapnya idea saya sampailah. Kemudian apa saya nak buat adalah saya nak selesaikan, okey, saya punya kita dah ada sekarang ni, kita dah ada B, kita dah ada matriks kita iaitu A, dia buat atas tadi. Okey, sekarang ni apa kita nak buat adalah kita nak selesaikan, okey, AU sama dengan B. Okey. Tapi di sini saya tak gunakan U dulu. Kenapa saya tak gunakan U? Sebab nanti jawapan kita kena bila kita selesaikan, okey,
sekejap ya. Bila kita selesaikan, kan kita akan dapat, ataupun saya tunjukkan di sini, bila kita selesaikan kita akan dapat jawapan kita U di sinilah kan. Okey, iaitu kita akan dapat U sama dengan U1 sampailah U9. Okey, tapi saya tak nak gunakan U dulu, kerana saya nak U ni adalah jawapan akhir saya. Okey, saya nak jawapan saya dalam bentuk metrik. Okey, saya nak jawapan saya dalam bentuk metrik macam ni, kan? Jadinya saya ada U11, U12, U13. Saya bukan nak U1 sampai U9 saja. Saya nak jawapan saya mengandungi semua ni, titik pedalaman dan titik sempadan. Semua ni. That's why saya gunakan C. Okey, untuk di sini. Jadi saya gunakan C, maaf daripada kod saya. Saya create satu vektor, okey, C. Okey, nilainya kosong. Kemudian apa yang saya buat adalah saya selesaikan persamaan di sini. Okey, saya selesaikan persamaan di sini dan jawapannya adalah C. Okey, saya gunakan C. Saya tulis kat sini. Saya gunakan C. Okey. Kemudian bila saya gunakan C, saya akan reassign and saya akan calculate value C dengan original U lah. Maksudnya saya nak convert balik daripada saya nak convert balik sekejap ya, saya tengok di sini. Okey. Saya nak convert balik daripada U1 sampai U9 kepada U1 apa? Tengok balik dalam kita punya rajah ni. U1 adalah betul lah. U13. Kita nak convert balik. Dan U2 adalah berapa? Sampailah U9 kita nak convert dia menjadi U9 adalah U31. Okey. Okey. So ada pelbagai cara, antaranya saya buat macam ni lah. Saya kira remainder bila dia dah lepas 3 dia akan jadi 1 balik, begitulah. Okey, saya gunakan shilling dan sebagainya. Terpulang pada awak nak buat macam mana. Okey, ni apa yang saya buat. Kemudian saya assign. Okey, nilai UJI, yang mana J ni dengan I kat sini adalah sama dengan nilai Ck lah. Mungkin agak tricky sikit nak faham. Okey, tapi basically adalah apa yang saya buat adalah saya reassign balik supaya jawapan akhir saya U ni, okey, saya boleh tulis sini lah. Okay, so that, okay, the answer is written as C, so that the final answer U contains all the internal and boundary points. Okay, so jawapan akhir kita adalah U. Okay, dah sudah, saya plot. Okay, nanti awak kena tengok kenapa perlukan mesh grid. Okay, awak Google saja kenapa perlukan mesh grid untuk plotting. Okay, sebab kita dah ada X, kita dah ada Y kan. Kita dah ada vector X, kita dah ada vector Y. Tapi kenapa kita perlukan mesh grid untuk plotkan surface. Okay, kena tengoklah macam mana. Jadi kemudian di sini seperti saya terangkan, ni lebih kepada, ni adalah surface plot dan ni adalah property plot, title, label. Kemudian saya tak nak grid. Nanti awak boleh tukar, boleh buang atau awak boleh komen. Awak akan lihat apa, awak boleh komen seperti ini, lihat apa perubahan yang ada. Dan ni adalah saya punya axis. Dan plt.show ni selalunya kena ada lah supaya plot awak keluar. Kadang-kadang bila awak tak tunjukkan, dia tak keluar. So dah siap, kita boleh run dan dapatlah. Sebenarnya senang je kita punya persamaan ni. Okay, tak susah pun.